Assalamualaikum dan selamat menghadapi hari yang indah pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang setia mendengar cerita daripada Madam, insya-Allah. Semoga Allah merahmati kalian semua, dan pada hari ini Madam akan kongsikan lagi satu kisah semungkinnya untuk menjadi pengajaran yang terbaik buat kita semua, insya-Allah. Jadi sebelum kita bermula, Madam mahu ingatkan kepada yang belum subscribe, mohon subscribe YouTube channel Madam ini, insya-Allah. Okey, percuma sahaja subscribe, like dan komen. Okey, komenlah apa-apa sahaja, insya-Allah. Okey, baiklah. Hari ini dapatan daripada Harian Metro Khamis 14 November 2002. Okey. Baiklah, kita akan mulakan dengan tajuknya Bumi Telan Kaum Luth. Okey, oleh Idris Musa. Mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Luth bin Haran bin Tarah adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Luth adalah antara orang beriman yang mengikut Nabi Ibrahim berpindah dari Babylon ke Palestin dan Mesir. Kemudian, Nabi Luth mendiami kota Sodom di wilayah Jordan. Namun, penduduk berakhlak keji, malah mereka derhaka dan kufur dengan nikmat Tuhan. Kegiatan merompak barangan yang dibawa kafilah dan mengunjungi pusat maksiat menjadi darah daging mereka. Lebih menjijikkan, mereka mengamalkan liwat homoseks. Nabi Luth menasihati kaumnya supaya meninggalkan perkara maksiat, sebaliknya beriman kepada Allah, selain mengingati mereka mengenai azab yang bakal diturunkan jika terus bergelumang dengan perbuatan keji itu. Kaumnya tidak pedulikan nasihat itu, malah berani memberi amaran kepada Nabi Luth. Jika kamu tidak berhenti mempelekehkan kami akan mengusirmu dari negeri ini. Luth berkata, Sesungguh aku mengingkari dan benci perbuatan yang kamu lakukan. Seterusnya, mereka mencabar Nabi Luth dengan berkata, Jika benar dengan yang kamu ancam ke atas kami, segerakanlah datangkan ia kepada kami. Mendengar perkataan mereka, Nabi Luth berdoa kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, maksudnya Luth berdoa, Wahai Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab ke atas kaum yang melakukan kebinasaan itu. Doa Nabi Luth diterima Allah, lalu diutuskannya beberapa malaikat untuk menurunkan azab ke atas kaumnya. Sebelum itu, malaikat berkenaan mengunjungi Nabi Ibrahim dan memberitahu tujuan kedatangan mereka. Nabi Ibrahim berkata, Ya Allah, di dalam negeri itu ada Luth dan bagaimana dengan beliau jika negeri itu dimusnahkan? Perkara ini dapat diperhatikan melalui Al-Quran. Maksudnya, berkata Ibrahim, sesungguhnya di kota itu ada Luth. Malaikat berkata, Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu.
kami akan menyelamatkan dia dan pengikutnya, melainkan isterinya, dia termasuk orang yang tertinggal, dibinasakan. Setelah mengunjungi Nabi Ibrahim, tidak berapa lama selepas itu, malaikat dengan menyamar sebagai lelaki yang tampan pergi ke Sodom. Malaikat dengan wajah manusia itu silih berganti menjadi tetamu Nabi Lut. Nabi Lut yang pada mulanya tidak mengetahui tetamu itu adalah malaikat, berasa cemas kerana bimbang mereka yang berwajah lelaki begitu tampan itu menjadi mangsa kaumnya yang bernafsu gila, iaitu homoseks. Namun, berita kedatangan tetamu itu diketahui kaumnya. Lalu ramai kalangan mereka pergi ke rumah Nabi Lut semata-mata untuk melakukan perbuatan terkutuk itu dengan tetamu Nabi Lut. Apabila kaumnya berkumpul di perkarangan rumahnya, Nabi Lut cuba menghalang mereka daripada melakukan perbuatan terkutuk itu dengan menawarkan anak perempuannya untuk diperisterikan supaya tetamunya itu tidak diusik. Kaum Lut langsung tidak mengendahkan larangannya, malah berkata, "Sesungguhnya kamu tahu kami tidak mempunyai selera sedikit pun terhadap anak perempuan kamu. Sesungguhnya tidak ragu-ragu lagi, kamu tahu apa yang kami inginkan." Seketika keadaan di pekarangan rumah Nabi Lut kacau bilau. Nabi Lut gagal mententeramkan kaumnya yang dahagakan hubungan sejenis daripada tetamunya itu. Tanpa berlengah, malaikat yang menyamar sebagai tetamu itu terus membutakan mata mereka. Perkara ini diceritakan Al-Quran. Dan sesungguhnya mereka telah memujuknya agar menyerahkan tetamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancamanku. Selepas itu, tetamu berkenaan memperkenalkan diri kepada Nabi Lut. Mereka sebenarnya malaikat. Kedatangan mereka semata-mata untuk menghancurkan kaum Lut. Ketika itu juga Lut diminta membawa bersama ahli keluarganya keluar dari negeri berkenaan pada waktu malam. Al-Quran memperjelaskan, utusan malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak dapat mengganggu kamu. Oleh itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut kamu pada lewat malam. Dan janganlah ada seorang pun antara kamu yang tertinggal, melainkan isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab kerana saat jatuhnya azab ke atas mereka adalah pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Kemudian azab yang ditunggu kaum Lut menimpa mereka. Kehancuran mereka pada waktu subuh dalam keadaan sungguh dahsyat kerana bumi negeri itu diterbalikkan. Mereka turut ditimpa batu daripada tanah keras dan terbakar. Al-Quran menyebut azab yang menimpa mereka. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu daripada tanah yang keras. Demikian balasan terhadap mereka yang melakukan homoseks. Berhubung perkara ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas. Siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Lut, bunuhlah orang yang melakukannya dan diperlakukannya. Sekian sahaja perkongsian Madam pada kali ini. Semoga anak cucu cicit kita sekalian dilindungi Allah daripada menjadi kaum yang sedemikian. InsyaAllah. Jadi itu sahaja. Nanti kita akan jumpa lagi. Terima kasih sudi mendengar sehingga habis untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.